Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay, untuk video kali ni sebenarnya aku telah menjemput seorang YouTuber di mana aku boleh katakan dia ni merupakan salah seorang yang membuatkan aku terlibat dengan dunia YouTube ni. Channel dia ni aku rasa memang most of us kenal dengan konten-konten yang membuatkan kita teruja tau. Tak lain tak bukan guys, ini dia khas untuk korang dalam video kali ni. It's Carol Series in the house yo. Assalamualaikum Carol, apa khabar bro? Waalaikumsalam, khabar baik Gizri. Selamat datang ke channel aku. Dan macam biasa geng, aku rasa sangat berbesar hati lah di atas kesudian kau untuk collab dengan aku untuk video kali ni. Thank you so much bro. So guys, untuk video kali ni aku dan Carol akan merungkaikan satu kisah yang mana pernah menggemparkan satu negara Rusia satu ketika dahulu. Dan kejadian ini boleh dikatakan satu jenayah and at the same time satu kisah seram. Dua benda dalam satu kisah lah katakan. Dan di mana kisah ni melibatkan apa Rul? Kisah ni Gizri, dia melibatkan satu jenayah yang dibuat oleh seorang lelaki ni guys. Lelaki ni nama dia Anatoly Movskin, yang di mana Anatoly ni dia dah kena tangkap dengan pihak polis pada tahun 2011 tau. Dia kena tangkap tu di atas kesalahan dia pergi buat patung, tapi patung yang dia buat tu bukannya dia buat dengan menggunakan plastik ke, buat dengan menggunakan simen ke, bukan guys. Patung-patung yang dia buat tu adalah dengan menggunakan mayat-mayat budak perempuan yang real guys. Korang nak tahu tak dia dapat dekat mana mayat-mayat budak perempuan tu? Dia dapat mayat-mayat tu dengan cara dia pergi korek kubur. Lepas dia dah korek tu, lepas tu dia rembat mayat-mayat yang baru ditanamkan and dia jadikan mayat-mayat tu sebagai patung. Kalau korang nak tahu cerita ni dengan lebih detail, jom. My name is Carol. My name is Gizri and this is our story. Anatoly Movskin ataupun nama sebenar dia ni Anatoly Yuri Movskin dilahirkan pada 1 September tahun 1966 di sebuah bandar kelima terbesar di Rusia yang dipanggil Nizhny Novgorod. Anatoly merupakan bekas seorang academician, iaitu dia pernah bekerja sebagai seorang pensyarah di Nizhny Novgorod Linguistic University dan dia juga merupakan seorang filologis. Dia ni boleh bercakap dalam 13 bahasa tau. Dia juga merupakan seorang historian, pakar sejarah, dan dia menggelarkan dirinya sebagai seorang nekropolis, iaitu seorang yang arif tentang hal-hal tanah perkuburan dekat bandar Nizhny Novgorod tu. Selain itu, Anatoly juga mengatakan yang dia mempunyai minat yang sangat-sangat mendalam tentang hal-hal perkuburan, upacara pengebumian, kematian dan juga hal-hal berkaitan dengan supernatural guys. Macam magic tu, alam-alam mistik tu, yang macam tu. Kalau kita fikir secara logik, memang kita akan fikir pelik lah tentang hobi Anatoly ni. Tapi itulah, manusia ni kadang-kadang kita tak dapat nak predict dia punya perangai tu macam mana. Walaupun dia mempunyai hobi yang pelik, rakan-rakan sekerja Anatoly Movskin menganggap yang dia ni seorang yang genius. Dan dalam apartmen dia sahaja, Anatoly memiliki personal library di mana terdapat sebanyak 60,000 buah buku dan dokumen yang dia selalu baca. Memang padulah dia ni sebab dia suka membaca kan. Selain tu, Anatoly Movskin juga merupakan seorang yang suka menyendiri tau. Walaupun dia ni pandai tapi dia ni suka menyendiri. Dia tak pernah ada girlfriend, dia tak pernah berkahwin dan masih lagi tinggal dengan mak bapak dia dekat apartmen tu. Anatoly ni dia minat dengan benda-benda pasal pengebumian ni bermula daripada dia masih kecil lagi tau. Since zaman kanak-kanak lah, senang cerita kita cakap kan. Okey, dia punya titik permulaan kepada segala-galanya tu bermula apabila Anatoly ni dia dengan member-member dia semua tu pergi dekat satu majlis pengebumian dekat Lenensky District dekat dalam bandar Nizhny Novgorod tu yang macam Gizri cakapkan tadi tu. Dekat dalam majlis pengebumian tu, masa tu dia kena paksa cium dahi mayat seorang budak perempuan yang berusia 11 tahun guys. Yang pasal cium
dahi tu bukan apa guys, dia kena paksa cium tu sebab benda tu adalah salah satu tanda penghormatan yang terakhir kepada budak perempuan tu sebelum mayat budak tu dikebumikan. Benda tu biasalah guys, dekat seluruh dunia menggunakan cara macam tu sebagai tanda penghormatan terakhir kan. Benda tu just common guys, benda tu just biasa. Tapi bagi Anatoly, benda tu sangat-sangat luar biasa. So start from there, dia ada rasa something tau. Dia macam ada rasa minat dekat mayat budak-budak perempuan guys. So pada tahun 2005 ada seorang kawan Anatoly ni, nama dia Oleg Ryabov. Si Oleg ni dia bagi tahu yang di mana Anatoly ni dia ada dapat satu tugasan tau. Pada tahun 2005 tu lah dia punya tugasan tu. Tugasan yang dia dapat ni agak berat juga sebenarnya guys. Kenapa agak berat? Mana tak beratnya guys. Dia punya tugas tu dia kena senaraikan nama orang-orang yang dah meninggal dunia untuk 700 buah tanah perkuburan dekat bandar Nizhny Novgorod. Maksud dia tu dia kena pergi dekat kubur, lepas tu dia kena tengok dekat batu nisan tu. Dekat batu nisan tu kan ada nama orang kan. Dia kena pergi dekat 700 buah tanah perkuburan and dia kena buat list nama setiap satu kubur guys. Korang bayangkan. Lain macam mat. Jadi daripada tahun 2005 sampailah ke tahun 2007 tu, selama 2 tahun je guys Anatoly ni dia dah periksa sebanyak 752 tanah perkuburan. Korang bayangkanlah andai kata satu tanah perkuburan tu ada 1000 kubur. Itu baru satu tanah perkuburan. Korang bayangkan dia pergi 752 tanah perkuburan guys. Tak ke gila tu? And ada lagi gila guys Yang tadi tu tak cukup gila tau. Yang ni lagi gila. Kenapa lagi gila? Sebab dia selama 2 tahun tu dia pergi periksa dekat setiap tanah perkuburan tu dengan hanya berjalan kaki je. Jalan kaki tau geng. Carol sendiri tak faham kenapa dia tak nak naik motor ke, naik kereta ke, naik basikal ke. At least naik basikal pun dah okey daripada jalan kaki. And ada lagi guys, setiap satu hari tu dia jalan kaki sejauh 30 km guys. Matilah nak, jauh gila tu. Satu hari tau geng. Satu hari 30 km guys. So guys, sepanjang dia bertugas tu macam-macam lah yang dia kena hadap. Dia tidur dekat ladang, dia tidur dekat kubur, dia tidur dekat dalam keranda. And bukan tu je guys dia pernah kena tangkap dengan polis sebab polis ingatkan dia ni pencuri. Yelah, kalau kau dah tidur sipah-sipah mestilah orang ingatkan kau ni macam penjenayah lah kan. Tapi kejap je dia kena tangkap tu. Sebab bila dia kena tangkap tu, masa dekat bilik siasatan tu dia jelaskan lah dekat pihak polis yang dia ni sebenarnya tengah buat kerja. Saya tengah buat kerja ni bang, saya bukan mencuri. Lebih kurang macam tu lah. So bila polis check dia punya background, and polis pun tahulah yang dia ni bukanlah seorang yang biasa-biasa. Jadi lepas tu dia pun dilepaskan. Akhirnya pada 2 November tahun 2011, Anatoly Movskin telah ditangkap oleh pihak polis Rusia di atas tuduhan menceroboh dan mencuri mayat-mayat di tanah perkuburan sekitar bandar Nizhny Novgorod. Dan ada juga yang melaporkan even sampai ke Moskow guys. Jauh tu. Pihak polis telah menjumpai sebanyak 26 mayat perempuan yang berumur dalam lingkungan 3 sehingga 25 tahun di dalam apartmennya. Kesemua mayat-mayat ni telah diawet oleh Anatoly dan kemudiannya telah dipakaikan baju-baju wanita yang macam budak-budak main patung selalu tu, dapat tukar-tukar baju. Macam itulah dia buat guys. Lepas tu mayat-mayat yang telah siap ni semua kemudiannya diletakkan dan digayakan di tempat-tempat seperti rak, dekat sofa, dekat katil, macam tu. Ada juga pihak yang mengatakan bahawa sebenarnya Anatoly telah mengambil sebanyak 150 mayat, tetapi yang hanya dijumpai adalah sebanyak 26 mayat sahaja guys. Selain tu, pihak polis juga menjumpai plat nama yang dekat batu nisan tu, map-map tanah perkuburan dan juga manual cara-cara membuat patung dalam apartmen Anatoly Movskin. Dan bila disoal siasat oleh pihak polis, Anatoly memang memberikan kerjasama yang baik dengan pihak polis. Dia tak melawan pun, dia macam reda je dengan apa yang dia telah buat tu guys. Pada waktu tu dia cakap yang sebenarnya dia telah membuat kesemua patung-patung tu dalam tempoh 10 tahun dan mak bapak dia pun tak perasan tentang semua benda ni. Akhirnya Anatoly Movskin telah didakwa di bawah Akta 244 iaitu menceroboh tanah perkuburan dan mencuri mayat, dan dia telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun guys. Walau bagaimanapun dia ni telah dibicarakan banyak kali juga sebenarnya, sebab Anatoly Movskin telah didiagnose ataupun dia ni telah disahkan menghidapi sejenis penyakit mental iaitu kita panggil paranoid schizophrenia, di mana penyakit ni memang tak dapat membezakan di antara realiti dan juga ilusi. Lepas dia ni keluar masuk mahkamah, akhirnya pada tahun 2019 dia telah dihantar ke pusat mental dan masih lagi menjalani rawatan sehingga ke hari ini.
Lepas dia Anatoly ni kena tangkap, dia pun kena soal siasat lah dengan pihak polis. So masa soal siasat tu dijalankan, Anatoly bagi tahulah yang sebenarnya dia ni kesian dengan budak-budak yang dah mati tu. Disebabkan si Anatoly ni kesian, dia pergi ambil lah mayat budak-budak tu. Dia fikir maybe dia boleh hidupkan balik mayat-mayat yang dah mati tu dengan menggunakan ilmu sains ataupun ilmu black magic. Ilmu hitam lah, senang cakap bahasa Melayu dia. Si Anatoly ni dia seorang yang expert pasal hal budaya Celtic tau. Dia percaya yang ancient Druids ataupun kita boleh panggil dia sebagai ketua agama Druids ni, dia akan tidur dekat kubur untuk berkomunikate dengan roh-roh orang yang dah mati. So disebabkan kepercayaan dia itulah, dia buat macam tu. Dia cuba untuk tiru cara agama Druids ni. Dia pergi kubur, lepas tu dia pergi cari kubur budak perempuan yang dah mati, and then dia akan tidur dekat kubur budak tu untuk berkomunikate dengan roh budak tu. Tujuan dia tidur dekat kubur tu supaya dia dapat bercakap dengan roh yang dah mati tu guys. And then bila dia dah dapat bercakap dengan roh tu, andai kata kalau roh tu cakap dekat dia yang roh tu nak dihidupkan semula, time itulah si Anatoly ni akan bawa balik mayat tu and cuba untuk hidupkan semula mayat tu guys. Andai kata kalau mayat tu cakap tak nak, dia pun tak ambil lah mayat tu. And si Anatoly ni juga dia cakap dia dah buat benda ni dah 20 tahun guys. 20 tahun tau. Tapi bila dia dah jadi makin tua, dia rasa dah tak larat nak tidur dekat kubur. Itu sebablah dia bawa mayat-mayat tu balik ke rumah dia. Dia rasa macam dah malas nak tidur dekat kubur kan, dah tua. So dia ambil mayat tu, dia letak dekat rumah dia. And setiap satu persatu mayat yang dia bawa balik tu, setiap mayat tu dia awetkan guys. Mana yang tak tahu awet tu apa, proses mengawet ni adalah bertujuan untuk jaga condition sesuatu benda hidup tapi dah mati. Benda tu hidup tapi dah mati. Biasanya benda ni dekat haiwan and manusia guys. Yang korang dengar mumia tu, mumia tu mengalami proses pengawetan lah. Sebab tu lah even dah beribu tahun pun mumia tu masih lagi tak rapuh guys. Jadi si Anatoly ni dia pergi awet semua mayat tu supaya condition mayat-mayat tu jadi sempurna. And andai kata kalau roh mayat-mayat tu masuk dalam jasad diorang balik, andai kata jasad tu dapat digunakan macam biasa. Itu dia punya anggapan dia lah. Andai kata lah. Dia sebenarnya tahu guys, dia tahu apa yang dia buat ni salah tau. Tapi dia terpaksa buat juga sebab dia rasa macam dia ada satu tanggungjawab yang perlu dibuat. Tanggungjawab yang perlu dikalas dekat bahu dia guys. And then dia ada bagi tahu juga yang dia ni ada juga bermain dengan patung-patung dia ni. Sometimes dia bawa patung yang real tu, patung mayat tu pergi tengok TV. Sometimes dia bawa patung-patung tu tengok dia nyanyi. Lepas tu ada juga sambut birthday. And banyak lagi lah guys. Dia juga cakap dia tak pernah buat hubungan seks dengan mayat-mayat tu. Dia anggap mayat-mayat tu semua tu dah macam anak-anak dia sendiri guys. Secara akademiknya memang kita tak nafikan kepandaian, kebijaksanaan beliau bila kita lihat dari sudut latar belakang pelajarannya. Memang kita boleh kata yang dia ni seorang yang genius, tetapi lain pula dari segi kesihatan mental yang dia hadapi. Pada pendapat aku, Anatoly jadi macam ni disebabkan mungkin dia ni terlalu obses dengan sesuatu perkara tu, dan kebetulan juga dia ni menghidapi sejenis penyakit yang dipanggil paranoid schizophrenia, di mana penyakit ni tak boleh bezakan antara realiti dan juga ilusi. Boleh dikatakan perasaan aku bercampur aduk. Ada perasaan seram, sedih bila baca tentang ni. Betul tu Gizri. Selain daripada kesihatan jasmani, mental health ataupun kesihatan mental pun memang sangat penting guys. Sebab kita punya fikiran ni lah yang akan menentukan apa yang kita akan buat kemudiannya. Contoh dia, sebelum korang buat something mesti korang akan berfikir kan. Sebab itulah kita ni kena fikir betul-betul sebelum buat something. Kalau korang tak fikir dengan betul, kemungkinan tindakan yang korang akan lakukan tu nanti akan jadi tak betul lah. Kebanyakan kes-kes bunuh, kes-kes yang rabak-rabak tu semua tu, semuanya melibatkan mental health issue guys. Jadi kepada korang tengah tengok video ni, sentiasa berfikir dengan waras lah, dan juga sentiasa berhati-hati di mana korang berada. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video aku dan Carol, dan sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada Carol Series yang sanggup berkolaborasi dengan aku untuk video kali ni. Mungkin ada part 2, aku tak tahu. Korang boleh komen dekat bawah Okey, insyaAllah nanti ada part 2, tapi dekat Carol Series pula lah. Okay, nice Carol. Thank you so much brother. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku dan juga Carol, and I'll see you guys again in the next video. Peace. Bye.